Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Redwin Robin. Antara fokus kunjungan sulung yang di-Pertua Negeri selepas melafaz sumpah jawatan yang di-Pertua Negeri Sabah ke-11. Kita terus dengan laporannya. Silakan Redwin. Ya Ifah, yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman hari ini menunaikan solat Jumaat di Masjid Kampung Bingkul Beaufort. Ia merupakan kunjungan sulung ke kampung kelahirannya selepas melafaz sumpah jawatan sebagai yang di-Pertua Negeri Rabu lalu. Solat yang diimamkan Mufti Negeri Sabah Datuk Bongsu Aziz Jaafar ini turut disertai Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ruslan Muharram, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni, Pegawai Daerah Beaufort Muhammad Nazri Ajun serta kira-kira 500 jemaah dari sekitar kampung berkenaan. Datuk Bongsu ketika menyampaikan khutbah bertajuk Membina Cita-Cita Menggapai Mardatilah, menyuruh umat Islam berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah serta melaksana sunnah Rasulullah dalam melayari kehidupan sepanjang tahun ini. Umat Islam turut ditekankan agar memanfaatkan peluang sebaiknya agar beroleh keampunan dan reda Allah di akhirat kelak. Selesai menunaikan solat Jumaat, Tun Musa turut menyedekahkan bacaan Yasin ketika menziarahi pusara ayandanya, Allahyarham Aman Akbar Khan dan anakanda bongsu, Allahyarham Muhammad Haisyam Musa di tanah perkuburan di Masjid Kampung Bingkul. Tun Musa turut hadir jamuan makan tengah hari di kediamannya di kampung berkenaan. Ia di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menghadiri majlis haul ke-30 tahun Allahyarham Tun Datuk Mustafa Datuk Harun di Masjid Negeri Sabah malam tadi. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noh, Menteri-Menteri Kabinet Negeri dan Pesuruhjaya Polis Sabah. Tun Musa yang tiba di Masjid Negeri kira-kira 6 petang kemudiannya menunaikan solat fardu maghrib dan isyak bersama-sama jemaah lain yang diimamkan Imam Besar Negeri Sabah Imam Suhaidi Kuanting. Imam Suhaidi turut membimbing jemaah lain dalam bacaan Yasin dan Talil. Manakala bacaan doa dipimpin Mufti Negeri Sabah Sahibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu. Lebih 500 orang menghadiri majlis ini. Isu sekolah daif di negeri ini terus mendapat perhatian daripada Exco Pendidikan dan Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Jelasnya, isu tersebut dalam penyelarasan di peringkat persekutuan dan telah diambil maklum pihak bertanggungjawab agar tindakan lanjut dapat dilaksanakan segera. Ketika ditemui media di Kota Kinabalu, Datuk Arifin berkata beberapa sekolah telah dikenal pasti bagi tujuan naik taraf baik pulih mahupun pembinaan baharu. Ia jelas mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan agenda pendidikan menjadi keutamaan kerajaan. Ke peringkat Exco Pendidikan dan mereka ambil perhatian. Lebih-lebih lagi KSU kita orang Sabah, dia tahu masalah di Sabah dan kita minta supaya diberi perhatian berhubung dengan sekolah-sekolah daif ini. Datuk Arifin optimis peruntukan pendidikan berfokus yang diumumkan Perdana Menteri sebelum ini akan memberi impak besar dalam menangani isu sekolah daif di negeri ini. Penguatkuasaan lesen media sosial di negara ini disifatkan sebagai tindakan bijak yang wajar disokong semua pihak. Menyambut baik langkah itu, pensyarah program komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Lee Kwok Tiong berharap ia dapat membendung penyalahgunaan media sosial termasuk penipuan dalam talian. Pelaksanaan lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi CASP untuk platform media sosial antara lain bertujuan meningkatkan keselamatan siber dan melindungi hak pengguna. Menurutnya, langkah yang dilaksana mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 itu juga bermatlamat mengukuhkan pengawasan terhadap penyedia perkhidmatan media sosial serta aplikasi pesanan dalam talian. Sudah pastinya kita akan concern dari segi kebebasan bersuara sebab ramai mungkin akan berpendapat bahawa ini merupakan langkah untuk mengawal masyarakat ataupun rakyat Malaysia untuk bersuara. Okay, begitupun kita perlu ingat bahawa kebebasan bersuara ada batasnya. Okay, kebebasan bersuara kita tidak boleh melangkaui batas privasi orang lain sebab setiap individu dilindungi oleh undang-undang.
Okay? Dan kita perlu tahu juga apabila platform media sosial ini adalah hasil daripada perkembangan teknologi komunikasi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC pada 27 Julai 2024 mengumumkan bahawa semua perkhidmatan media sosial dan pesanan internet yang mempunyai sekurang-kurangnya 8 juta pengguna berdaftar di Malaysia perlu memohon lesen berkenaan. Menurut MCMC, kegagalan memperoleh lesen selepas tarikh kuat kuasa adalah satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan perundangan mengikut Akta 588. Penguatkuasaan peraturan zon larangan merokok di 28 kawasan berkuat kuasa 1 Januari disifatkan langkah terbaik ke arah negara sihat. Premis dobi dan bangunan tempat kerja tersenarai sebagai lokasi baharu kawasan larangan merokok susulan penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 pada 1 Oktober lepas. Tinjauan RTM mendapati pelbagai reaksi positif diterima susulan pengumuman tersebut. Saya bersetujulah sebab sekarang ni merokok ni tidak baik untuk kesihatan. Jadi kalau sudah di pejabat pun kau merokok sembarangan, apalagi di tempat makan pun kau merokok, itu tidak baguslah dilihat oleh masyarakat sekarang ni. Kebaikan kita punya kesihatan juga kan. Jadi kalau mau merokok tu carilah tempat yang jauh daripada orang, jangan merokok di depan muka orang. Ada setengah orang ni sudah dilarang pun tapi orang tetap merokok. Vape pun orang buat begitu. Sedangkan vape tu kan kalau terkena yang orang yang macam kami yang sensitif dengan vape ke asap, orang tidak faham. Walau dibagi tahu pun jadi masalah juga. Sangat setuju dengan pendapat kerajaan kerana merokok sangat tidak baik untuk kesihatan lah. Sebab kalau time makan di sebelah ada merokok, sangat tidak selesa lah dengan dia punya asap tu. Zon larangan merokok yang lain antaranya kawasan hospital atau klinik, lift atau tandas awam, tempat makan, kedai penyaman udara, bangunan hentian pengangkutan awam, kawasan lapangan terbang kecuali kawasan atau bilik merokok yang telah diluluskan, kawasan premis kerajaan dan kawasan institusi pendidikan. Turut tersenarai pusat hiburan atau teater kecuali kasino, kawasan taman asuhan kanak-kanak, kompleks beli belah, stesen minyak, perpustakaan, kafe internet, stadium, gimnasium serta bas sekolah dan kenderaan awam. Kedatangan bulan Rejab 1446 Hijrah dalam kalender Islam seiring lembaran Tahun Baharu 2025 diraikan badan-badan bukan kerajaan termasuk NGO Islam dengan aktiviti pengukuhan ukhuwah dan kerohanian di Sandakan. Antaranya Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah bahagian Sandakan dengan kerjasama Dewan Perniagaan Muslim Sabah mengadakan majlis kenduri kesyukuran bagi mengimarahkan sambutan berkenaan. Pengurusi Dewan Perniagaan Muslim Sabah Datuk Abdul Bukhari Habib menyifatkan 1 Januari 2025 Masihi bersamaan 1 Rejab 1446 Hijrah sebagai keunikan yang jarang berlaku dalam peralihan tahun. Justru ia perlu diraikan dengan semangat muhibah dan perpaduan utuh. Program seumpama sekaligus menjadi platform menjalin kerjasama baik antara NGO di negeri ini dalam melakukan aktiviti berimpak positif meliputi pelbagai aspek sama ada ekonomi, kesihatan, sosial dan pendidikan. Sementara itu, usaha murni tersebut disambut baik rakan strategik. Perkis daerah Sandakan telah jelajah ke beberapa buah masjid dan juga surau dan juga turun daerah-daerah yang mana kita boleh collaborate dalam membawa misi dakwah. Kita bagi bantuan untuk masjid, keperluan asas lah untuk masjid, surau dari segi kapet kah, dia punya keperluan yang ada lah, kipas kah, aircon kah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambutan yang begitu menggalakkan yang terperkis dengan masjid akan menambah lagi program-program keagamaan beserta dengan masjid-masjid yang ada di Sandakan. Majlis diisi dengan solat maghrib berjemaah, bacaan Yasin, doa selamat, tazkirah bersama-sama Ustaz Jalil Ahmad dari Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini dan untuk lebih baik perkembangan dalam berita wilayah kembali bersama dengan Ifah dari Sungai hingga Segara Palestin pasti merdeka. Ifah. Baik, terima kasih Redwin.